Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, insyaAllah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik. Anak-anak murid tahun 5 yang Ustaz kasih sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka yang pertama dan selamanya kita kembalikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas banyak sangat nikmat Allah sudah bagi kepada kita setiap hari. Seterusnya selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana asbab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terlampau banyak hikmah-hikmah dan juga ibrah yang kita boleh ambil perhatian, yang kita boleh ambil sebagai pengajaran hidup kita. Apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendirilah ialah sebagai contoh qudwah hasanah, orang yang patut kita ikuti. Allah SWT sebut dalam Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, kalaulah kamu benar-benar mengatakan kamu ini mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallaha, maka Allah kata, Nabi SAW bagi tahu dan ayat ini, wahai para sahabat sekalian, kalau kamu benar-benar mencintai Allah, maka Allah SWT tinggalkan pesan dan Allah rakamkan perkara ini dalam Quran. Maka Nabi kata apa? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ambil pedoman daripada kehidupanku, apa yang aku pernah lakukan. Nabi, apa yang pernah Nabi lakukan, apa yang pernah Nabi ucapkan, apa yang Nabi pernah akui. Maka segala itu kita ikuti. Dan dengan sebab itulah menjadi salah satu sebab kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia alhamdulillah, alhamdulillah. Insya-Allah hari ini kita akan masuk tajuk yang seterusnya di dalam pembelajaran yang pertama. Kita masih lagi dalam pembelajaran yang pertama, cuma tajuk dia banyak. Dalam pembelajaran pertama berkenaan dengan perkembangan agama Islam selepas daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembelajaran sirah pada tahun yang sebelumnya, itu sebelum kedatangan Islam ataupun mungkin peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini terutamanya selepas daripada Nabi SAW menyampaikan dakwah baik di Mekah, apatah lagi kemudian meneruskan dakwah Nabi SAW di Madinah. Maka kita masih lagi di dalam pelajaran yang pertama itu di bawah tajuk yang kelima, iaitu perkembangan agama Islam dari sudut kanun ataupun kanun. Sebutan bahasa Melayu kita sebut kanun lah, K-A-N-U-N. Padahal sebenarnya itu ialah kata pinjaman daripada bahasa Arab, kanun. Kanun ataupun bahasa modennya perundangan. Perundangan. Okay, baik, mari kita tengok sama-sama slide yang Ustaz dah sediakan berkenaan dengan tajuk ini. Baik, boleh nampak semua? Boleh. Okey, baik. Seperti biasa, bersedia dengan kalau nak tekan button untuk angkat tangan kalau nak baca. Okey, baik, insya-Allah sirah tahun 5. Kita akan sambung pembelajaran sirah tahun 5 pada tajuk yang kelima. Di dalam pelajaran yang pertama, tajuk yang kelima, perkembangan Islam dari sudut kanun dan perundangan. Kanun dan perundangan. Okey, baik. Apa tu? InsyaAllah sebelum kita masuk dengan lebih dalam
kita tengok dahulu. Apakah yang dimaksud? Apa? Ustaz. Oh, Ya, saya. Ustaz, lagi Ustaz. Lagging. Kalau lagging itu dekat Ustaz, setakat ini tak ada masalah lagging. Mungkin internet dekat device awak lah kot. Okey, baik. Siapa nak baca? Bahagian yang pertama ni, Qanun. Sila angkat tangan. Ustaz nampak? Idlan. Aina Salsabila lu angkat tangan. Okey, Aina, silakan. Qanun. Mhm. Apa tu? Lughah. Ini Lughah. maksud dia lughah iaitu bahasa ataupun maksud qanun dari segi bahasa. Apa dia? Undang-undang, hukum, peraturan. Suatu peraturan dan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku di suatu tempat. Okey, baik. Jadi semua perhatikan dengan qanun dari segi lughah. Ini lam ghain ta marbuthah ni lughah maksud dari segi bahasa. Sebab bila dalam Islam tambah lagi satu perkataan itu yang berasal daripada bahasa Arab. Dia ada maksud dari segi bahasa, kemudian ada maksud dari segi tidak setepat ataupun seperti mana yang dikehendaki. Tetapi bila disebutkan maksud istilah, maka itu penerangan yang lebih jelas lagi dan yang lebih tepat lagi apa yang kita nak. Baik, jadi qanun dari segi lughah, dari segi bahasa, maksud dia undang-undang atau hukum atau peraturan. Tapi yang kita nak fahami daripada qanun yang sebenarnya iaitulah suatu peraturan dan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku di suatu tempat. Sekali lagi ya, suatu peraturan dan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku di sesuatu tempat. Apa ni maksud dia? Baik, seperti mana nak mudah faham, Ustaz bagi contoh seperti mana di Seriti. Di Seriti kita ada peraturan kita, betul tak? Kita ada undang-undang dia. Tetapi adakah undang-undang dan peraturan itu terpakai untuk sekolah lain? Sudah pasti tidak. Dia hanya di Seriti sahaja. Makanya qanun ataupun undang-undang ataupun peraturan dan hukum, maka dia itu satu guideline, satu perkara yang perlu dipatuhi. Satu set, satu perkumpulan banyak jenis, sama ada perintah ataupun larangan, suruhan, kemudian yang bersesuaian ataupun yang disepakati untuk satu-satu tempat itu. Di tempat lain mungkin berbeza undang-undang dan juga hukum. Seperti mana sebagai contoh, kalaulah di negara lain berbeza undang-undang dengan negara lain. Negara yang sesuai dengan hukum dan adat setempat dia berbeza dengan hukum dan adat di negara lain. Begitu juga bahkan kita dalam Malaysia sekalipun, kalau baca tengok balik sejarah awak tahun 5, kita cross tajuk sikit ataupun cross subject. Baik, dalam sejarah tahun 5, sejarah Ustaz adalah sejarah tahun 5 ke tahun 4 berkenaan dengan undang-undang. Baik, daripada permulaan negeri-negeri terbentuk sebelum terjadinya negara Malaysia, setiap negeri itu ada undang-undang masing-masing. Sebagai contoh, di negeri Terengganu, yang paling famous dengan batu bersurat Terengganu. Betul tak? Kemudian di Melaka ada undang-undang Qanun Melaka. Kemudian di Negeri Sembilan, negeri kita sendiri, digunakan adat pepatih. Satu bentuk set undang-undang lah dan peraturan, tetapi mengikut kepada adat kebiasaan pepatih asal daripada orang-orang Minangkabau di Indonesia. Baik, jadi dia bersesuaian ikut satu tempat. Tapi kemudiannya bila berlaku inilah pergabungan negeri-negeri, maka menjadi Malaysia, kemudian jadilah satu set undang-undang Malaysia. Seperti mana kita di dalam negara kita sekarang, kita ini terikat dan patuh kepada perlembagaan dan undang-undang yang telah termaktublah, yang telah diperintahkan, digazetkan, ditetapkan untuk kita patuhi dan laksanakan di Malaysia ini. Okey, baik. Jadi boleh tengok gambar tu yang Ustaz tunjuk tu. Yang Ustaz tunjukkan dalam slide. Yang ini Istana Kehakiman. Nama dia Istana Kehakiman di mana? Siapa tahu?
Putrajaya kot. Silap. Ini bukan Istana Kehakiman. Dia seakan-akan tapi bukan. Ini Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Kompleks Mahkamah di Kuala Lumpur. Dia hampir-hampir macam Istana Kehakiman. Istana Kehakiman asli bentuk lain sikit. Kalau tak salah Ustaz lah. Ke ni Istana Kehakiman Putrajaya? Ustaz tak pasti. Ustaz ambil gambar je tadi. Baik. Kemudian ini tongkat. Tongkat pula. Ini jadi istilah nama dia. Minta maaf Ustaz pun tak cek semak dulu. Kebiasaan digunakan oleh hakim untuk pengesahan jatuhkan hukuman. Bila jatuhkan apa-apa hukuman, kemudian bila diketuk, orang kata penukul ni kepada tapak kayu dia, maknanya dah sah jatuh hukuman itu ataupun hukuman telah diberikan. Baik, kemudian ini persidangan 9 orang hakim. Kebiasaan dia seorang saja. Tapi ini persidangan yang ni adalah dia punya peristiwa dia yang mengumpulkan sehingga 9 orang hakim berada dalam satu sesi mahkamah. Baik, jadi inilah suasana lebih kuranglah kot dalam mahkamah. Ada mahkamah yang lebih kecil lagi. Itu belum lagi kalau dalam Malaysia ni kita ada beberapa tingkat mahkamah. Ada mahkamah sessionnya, kemudian naik ke mahkamah sivil, ada mahkamah magistrate, kemudian ada mahkamah persekutuan, ada mahkamah rayuan, ada mahkamah tinggi. Belum lagi mahkamah syariah, ada lagi lah, banyak lah. Tak apa, yang itu nanti lama-lama nanti awak akan insyaAllah semakin awak belajar nanti awak akan jumpa dan semakin faham nanti. Baik, jadi kata asas bagi tajuk ini kanun atau perundangan. Kena faham, maksudnya perubahan agama Islam ataupun perkembangan agama Islam yang Islam bawa selepas daripada dakwah Nabi, salah satunya selepas kita baca daripada awal perubahan dari segi perkembangan dari segi akidah. Kemudian perkembangan dari segi ibadah. Kemudian perkembangan dari segi akhlak. Perkembangan dari segi muamalat. Kemudian perkembangan yang kelima ini dari segi undang-undang. Bagaimana daripada masyarakat Arab Jahiliyah, zaman dahulu yang kelima-lima bahagian ini berbeza ataupun tidak mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Tidak mengikut acuan Islam. Maka dia yang pertama bahagian akidahnya berubah. Beriman kepada Allah dengan segala syarat-syarat keimanannya. Kemudian ibadah berubah daripada menyembah kepada selain Allah, menyembah Allah. Kemudian adab dan akhlak berubah. Kemudian muamalat, perhubungan baik dari segi sosial atau ekonomi berubah. Begitu juga dengan yang kelima yang kita belajar hari ini, undang-undang juga berlaku perubahan, berlaku perkembangan. Okey, baik, kita tengok slide yang seterusnya. Baik, sekejap hilangkan yang tak stop dulu share. Ustaz nak hilangkan kotak kuning tadi tu. Ustaz gambar Ustaz okey, baik. sangkut. Line Ustaz sangkut. Dekat orang lain okey ke? Ada masalah juga? Okey je. Yang lain okey je. Jadinya mungkin masalah dekat internet masing-masing lah. Kabur. Kabur Tu memang dah tahulah. Kabur tak apa, yang penting boleh dengar suara Ustaz. Okey, baik. Seterusnya kita tengok kanun dan perundangan. Dia punya pengenalan dia macam mana. Okey, baik. Siapa nak baca sila angkat tangan. Rifhan Amani. Banat je laju ni. Banin mana Banin? Saya angkat tangan. Kita tahu. Rifhan Amani baca dulu. Islam adalah cara hidup yang sempurna. Pada awal dakwah Rasulullah telah menekankan dari sudut akidah, akhlak, ibadah dan perundangan. Okey, baik. Seterusnya yang kedua, siapa nak baca sila angkat tangan. Saini. Laju Saini. Baik. Saini, ayah apa khabar Saini, okey? Sihat. Ayah dah keluar hospital ke? Dah dekat rumah dah. Nanti kita salam kat ayah. InsyaAllah semoga cepat sembuh nanti ayah. Okey, Saini sambung baca perundangan. Perundangan Islam yang pertama dalam sejarah ialah pada tahun pertama Hijrah. Bersamaan 622 Masihi yang merupakan perlembagaan yang pertama bertulis di dunia. Okey, baik. Yang ini Ustaz akan terangkan sikit. Baik, perundangan Islam yang pertama dalam sejarah ialah pada tahun pertama Hijrah.
iaitu bila berlakunya peristiwa hijrah Nabi SAW. Hijrah Nabi berlaku macam mana? Iaitu perpindahan daripada Makkah ke kota Madinah. Maka selepas daripada itu, Nabi SAW menubuhkan negara Islam yang pertama. Bahkan boleh jadikan negara juga yang pertama. Dari segi negara yang tersusun, ada dia punya susunan ataupun dia organisasi yang tersusun, termasuk perlembagaan. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan ni seolah-olah macam dasar utama. Sebagai contoh, kalau kata di Sriti, kita ada visi, misi dan objektif Sriti yang berbeza dengan sekolah lain. Ini menjadi dasar. Adapun daripada dasar inilah kemudiannya terbitnya peraturan-peraturan. Sebagai contoh, objektif utama atau visi dan misi Sriti melahirkan pelajar generasi Rabbani Murabbi. Daripada situ maka dikembangkan. Ustaz punya line ada masalah. Yelah. Asyik sangkut je Ustaz. Asyik sangkut. Memang Ustaz yang punya kita punya line okey je, tapi Ustaz punya tu yang masalah. Kadang-kadang je. Okey, baik. Saya Ustaz, gambar Ustaz sangkut. Gambar tak apa, yang penting suara Ustaz. Okey, baik. Ustaz, bagi contoh balik tadi. Apa itu perlembagaan? Perlembagaan ini ialah dasar perkara yang utama. Macam dalam Malaysia kita ada perkara perlembagaan yang utama. Contoh agama yang rasmi di Malaysia, agama Islam. Bahasa rasmi di Malaysia, bahasa Melayu. Daripada perkara-perkara dasar perlembagaan ini, terhasilnya undang-undang yang lebih spesifik, yang lagi detail. Ambil contoh lebih kecil bagi kita di Sriti. Sebagai contoh, di Sriti tadi, antara visi kita membina generasi Rabbani Murabbi, soleh pintar. Jadi sebagai salah satu antara kriteria untuk menjadi pelajar yang soleh ini, maka mestilah berkelakuan baik. Maka daripada berkelakuan baik itu dikeluarkan undang-undang dibentuk. Apa boleh buat di sekolah, apa tak boleh buat di sekolah, apa yang bagus buat di sekolah, apa yang tidak elok untuk dibuat di sekolah. Baik. Jadi begitulah juga bagaimana tertubuhnya negara Islam Madinah yang pertama, antaranya negara boleh sebutkan antara negara yang pertama di atas dunia yang teratur organisasi dia dan ada undang-undang. Itulah pada tahun pertama Hijrah bersamaan 622 Masihi yang merupakan perlembagaan yang pertama yang bertulis. Ada tempat-tempat lain waktu itu, kerajaan Rom, kerajaan Parsi, yang ada undang-undang, tapi undang-undang mereka sama ada turun-temurun. Sekadar kebiasaan mereka mempraktikkannya ataupun melaksanakannya. Tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, tak boleh buat itu, siapa buat begini, denda begini, hukuman begini dan seterusnya. Tetapi tidak bertulis. Berbeza dengan perlembagaan ataupun piagam Madinah, ini bertulis. Bertulis dan menjadi yang pertama di dunia. Okey, seterusnya ayat yang terakhir, siapa nak baca sila angkat tangan. Saya. Okey, Ustaz nampak Mariam dulu angkat tangan. Okey, Mariam silakan. Ia juga. Ia juga dinamakan Sahifah Madinah atau Piagam Madinah. Ya, baik. Jadi yang tertulis tadi itu, perlembagaan yang tertulis, yang bertulis yang pertama di dunia itu dikenali sebagai Sahifah Madinah. Sahifah ini daripada kataan suhuf. Suhuf ini maksudnya helaian-helaian. Ataupun muka surat lah, senang faham je muka surat. Jadi Sahifah maknanya lembaran-lembaran, helaian-helaian yang tertulis padanya undang-undang. Terutamanya bagi negara Madinah ketika itu, atau piagam. Piagam ni bolehlah kata perlembagaan, sama jugalah maksud dia. Okay, baik, tengok yang seterusnya. Okey, tengok langkah Rasulullah SAW membentuk perundangan Islam. Maka sebelum Nabi nak menubuhkan atau menjadikan piagam Madinah itu, maka kita tengok apakah cara Nabi SAW buat. Baik, boleh angkat tangan siapa nak baca yang pertama.
Baik. Orang yang sama je Ustaz nak orang lain. Zamir Mirza. Silakan baca ke? Zamir yang pertama. Baik, yang lain dah baca tadi, nanti dia bagi peluang ke orang lain pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertindak membina masjid sebagai tempat beribadah, menyelesaikan masalah, bersosial, dan sebagai pusat perundangan. Okey, baik. Rasulullah SAW bertindak membina masjid sebagai tempat ibadah. Tetapi sebenarnya bukan sekadar itu saja, bahkan lebih lagi. Fungsi masjid pada zaman dahulu jauh lebih lagi daripada sekadar tempat ibadah. Situ juga adalah tempat mesyuarat, menyelesaikan masalah, bersosial, duduk, berbincang, berfikir berkenaan dengan masalah-masalah yang ada, apa perkara yang boleh dibuat, dan sebagai pusat perundangan. Jadi kalau ada masalah ketika itu pun nak diselesaikan, maka di masjidlah juga. Berbeza dengan zaman kita sekarang, kita sudah meletakkan urusan-urusan itu pada tempat-tempat yang tertentu. Maka masjid tinggallah hanya sebagai tempat ibadah. Nak menyelesaikan masalah, pergi jumpa polis, report ke balai polis. Kemudian kalau nak bersosial, pergi dekat padang, pergi dekat tempat permainan ataupun pusat beli belah. Dan sebagai pusat perundangan, sekarang dah ada mahkamah. Tapi Rasulullah SAW memulakan pada zaman dahulu, masjid itulah menjadi pusat pemerintahan. Menjadi pusat pemerintahan. Menjadi yang utamanya. Bukan bermaksud tak boleh ke kita nak pisahkan. Ada balai polis, mahkamah, tidak. Cumanya peranan masjid nak kena faham lebih daripada itu. Terutamanya untuk perkara-perkara yang bersifat kecil. Sebagai contoh dalam keadaan kita sekarang. Masa ada 10 minit lagi. Tak sempat, ada 2 slide lagi ni. Tak apalah, yang penting awak faham. Baik, sebagai contoh dalam keadaan kita sekarang. Baik, siapa yang alert berkenaan dengan apa perkara yang tengah viral sekarang ni? Bendera. Kata kunci dia bendera. Siapa tahu? Tahu kata kunci dia. Bendera putih. Siapa tahu apa buat sekarang ni tengah viral bendera putih? Kita tak tahu. Kata susangkai. Betul. Siapa yang dalam kesusahan sekarang dalam fasa PKP ataupun PPN, fasa Pelan Pemulihan Negara, siapa yang betul-betul bermasalah, kalau segan malu nak bagi tahu orang, angkat bendera putih depan rumah. Okey, baik. Walaupun ada yang menyokong dan ada yang menentang, manfaat dia mungkin nampak lebih banyak untuk jangka masa pendek dan sebagainya. Tapi itu salah satu usahalah, ikhtiar yang boleh dibuat. Padahal sebenarnya kalau dari segi Islam, ini yang sebenar-benarnya lah. Kalaulah satu-satu masjid di satu-satu kawasan itu betul-betul berfungsi dan menjadikan masjid sebagai tempat tumpuan, insya-Allah tak ada orang susah sebenarnya. Tinggal lagi mungkin kelemahan manusia. Kita tak rapat dengan jiran kita berbanding dengan zaman dahulu, beza. Kita tak bergaul dengan jiran-jiran setempat kita. Jadi kita tak tahu pun jiran kita susah atau tidak. Sedangkan Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, daripada mafhum daripada hadis itu, macam mana mungkin kita ini boleh tidur lena pada malam hari sedangkan ada jiran-jiran yang sedang tidur dalam keadaan kelaparan, makan mungkin tak tidur sekalipun. Rasulullah SAW kata apa? Mencela ataupun mengutuk orang yang sebegini. Malam dia tidur lena tapi rupanya ada jiran-jiran dia yang tidur dalam keadaan kelaparan. Jadi mafhum daripada hadis ni, para alim ulama kata pentingnya kita ini hidup berjiran dan kena ambil tahu urusan jiran kita. Itu sebenarnya yang paling asas. Adapun mungkin zaman sekarang kita duduk mungkin bukan di rumah kita duduk di rumah sewa. Kawasan pun mungkin kawasan yang bukan kita familiar, kita tak kenal, ataupun mungkin kita jenis bukan orang yang bergaul dengan orang setempat kita, tak pergi ke surau, tak pergi ke masjid. Jadi orang tak kenal kita. Jadi menyebabkan terpaksa macam tu, nak mengadu tak tahu tempat. Jadi diikhtiarkan salah satu cara angkat bendera putih. Baik, tetap tak menjadi masalah, dibolehkan sahaja. Cuma kena faham juga, asalnya dalam Islam banyak dah cara boleh diselesaikan, banyak kaedah Nabi SAW tunjukkan sebagai isyarat sebenarnya. Okey, baik. Jadinya itulah peranan masjid dulu. Jadi pertama sebelum Nabi SAW nak memulakan perundangan Islam, Nabi menjadikan satu titik
berkumpul ataupun tempat tumpuan bagi ramai orang, iaitulah di masjid. Ikhwan okey ikhwan? Ikhwan okey kata ikhwan? Dah tidur dah. Dah syahid dah ikhwan. Nah, itu yang okey, baik, tak apa. Okey, seterusnya yang kedua. Silakan, siapa nak baca? Saya. Okey, Fatimah Umairah. Fatimah Umairah angkat tangan dahulu. Silakan Fatimah. Rasulullah. Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin bagi mewujudkan persefahaman antara satu sama lain. Ya, jadi selepas daripada itu peristiwa hijrah. Selepas peristiwa hijrah daripada Makkah ke Madinah, makanya antara perkara yang nak dibuat sebelum boleh ada bersepakat ni nak tu buat satu undang-undang, maka dipersaudarakan, dirapatkan, diperkukuhkan ikatan di antara kaum Ansar. Ansar ini orang-orang di Madinah lah, daripada perkataan Nasara. Nasara ini bantu, bantu. Jadi Ansar iaitu orang-orang yang membantu, iaitulah orang-orang Madinah yang menerima orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berhijrah, muhajirin istilah dia. Ingat Ansar, Nasara, orang yang membantu, muhajirin, orang yang berhijrah, iaitu orang-orang Makkah. Bagi mewujudkan persefahaman antara satu sama lain. Bila ada orang yang baru datang ke tempat, terutamanya dalam peristiwa hijrah ni, orang Makkah datang kali pertama ke Madinah. Mungkin sebelum tu ada yang dah pernah pergi ke Madinah, tetapi ada yang mungkin kali pertama sampai ke Madinah. Baik, makanya bagaimana Rasulullah SAW persaudarakan. Rasulullah SAW tawar orang Madinah, siapa-siapa yang nak bantu ini akan dapat ganjaran yang sangat besar di hari akhirat kelak, dan banyak lagi. Makanya orang Ansar ketika itu banyak sangat membantu. Mereka bagi harta, mereka bagi macam-macam, bagi rumah, bagi kenderaan, bagi pakaian dan sebagainya untuk orang Muhajirin supaya mereka boleh memulakan hidup. Yalah, pindah kat tempat baru kan. Jadi sepatutnya begitu juga orang Islam. Bila kita berpindah ke satu tempat, orang-orang yang berada di tempat tu kena meraihkan, kena menyambut orang-orang yang berpindah itu, supaya dia tak rasa asing. Dan bila jiran-jiran buat macam tu, barulah tahu orang ini susah ke tidak, orang ini mampu ke tidak, perlukan bantuan atau tidak. Okey, baik. Kemudian yang terakhir untuk petang ini, insya-Allah, sila siapa nak baca yang bawah ni. Okey, Zakwan. Bagus Zakwan, silakan. Rasulullah SAW mengadakan perbincangan dengan orang Yahudi untuk menjaga Madinah dari ancaman luar. Okey, baik, bagus. Jadi antara lain juga Rasulullah SAW mengadakan perbincangan dengan orang Yahudi. Baik, kita boleh berurusan dan juga bermuamalah dengan selain daripada orang Islam dengan agama lain, tetapi berserta ada syarat-syaratnya lah. Selagi mana benda itu tidak mendatangkan kerugian kepada Islam, kepada diri. Jadi antaranya diminta untuk orang Yahudi menjaga sempadan Madinah ini dan juga membantu kalau Madinah diserang. Bila Nabi menghijrah daripada Makkah itu sebab apa? Sebab mendapat ancaman daripada orang Makkah sendiri. Jadi bila berhijrah ke Madinah, orang-orang Makkah tadi akan nak datang, nak menyerang Madinah, nak menyerang Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengadakan perbincangan dengan orang Yahudi, bersepakat. Mereka buat persetujuan yang tak merugikan. Orang Yahudi pun tak rugi, orang Islam Madinah ketika itu pun tidak rugi. Maka sama-sama bersetuju menjaga Madinah daripada ancaman luar. Okey, baik. Slide seterusnya ni Ustaz baca. Okey, baik. Makanya, apakah kesan perundangan Islam kepada dakwah Islamiyah? Maka bila tertubuhnya undang-undang yang dipersetujui ataupun patut dipatuhi diikuti oleh semua orang ketika itu, maka ianya bersesuaian dengan masyarakat majmuk yang berbilang kaum dan bangsa. Walaupun mereka satu bangsa dia, bangsa Arab, tapi banyak lagi pecahan-pecahan kaum-kaum mereka dalam tu sebenarnya. Jadinya sesuai dan orang boleh terima. Seperti mana kita Malaysia. Undang-undang di Malaysia insya-Allah sesuai dan boleh diterima oleh semua bangsa lain. Kemudian lain kesan lagi, undang-undang Islam mempunyai peraturan yang boleh dipatuhi oleh semua penduduk. Boleh menyatukan masyarakat daripada pelbagai kaum dan bangsa, mewujudkan perdamaian dan menghapuskan permusuhan, mewujudkan keamanan kepada semua. Ini antara semua kelebihan lah ni. Kesan yang bagus daripada perundangan Islam. Memberi garis panduan pemulihan kaum
dan penduduk membentuk politik dan mempertahankan negara. Maksud membentuk politik, bila ada undang-undang maka mesti ada orang yang mengetuai. Bila ada orang mengetuai, mestilah ada orang yang melaksanakan. Maka itu paling asaslah dalam dikatakan sebagai siasah, urusan mentadbir, mentadbir negara dan mempertahankan negara. Itu juga yang terakhir, merangka persefahaman penduduk Islam dan bukan Islam. Ada satu slide akhir sebenarnya lagi. Tapi Ustaz ni, slide ni Ustaz akan tak sempat nak terangkan. Masa kita dah nak hampir habis. Sebab Ustaz lepas ni pun ada beberapa urusan nak selesaikan. Jadi tak dapat nak lanjutkan kelas. Jadi insyaAllah nanti slide ni Ustaz akan bagi dan boleh bacalah. Cuma nanti dalam kelas sirah yang seterusnya. Kalau tak salah Ustaz, nanti insyaAllah waktu tuition UPKK. Ustaz, perundangan Islam. Kenapa anak-anak dikatakan sebagai perundangan Islam, undang-undang Islam? Bukan saja pada zaman Nabi, bahkan sampai zaman sekarang, mesti ada prinsip ini baru dikatakan sebagai perundangan Islam yang sebenar. Okey, baik. Kenapa Akil? Belum lagi nak baca. Yang ni Ustaz tangguhkan kepada sesi yang lain nanti. Baik, insyaAllah cukup sekadar itu saja untuk kelas kita pada petang ini. Jadi nanti Ustaz akan mesejkan dalam grup berkenaan dengan latihan yang perlu dibuatlah, kerja yang akan ditinggalkan. Baik, insyaAllah minta maaf kalau ada kekurangan dan kelemahan tadi, terutamanya line tak stabil. InsyaAllah akhirnya kita tangguhkan kelas pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah selamat jaga diri baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumaat banyakkan selawat. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Jangan lupa baca Al-Kahfi. Banyakkan selawat.